Mari kita masuk di dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa kami di dalam sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 感谢你，我们今天要聆听你的话语。 Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami. 愿你的话能够坚固我们。 Meskipun situasi dapat menekan kami oleh karena situasi COVID ini. 既然疫情会逼迫我们，会给我们压力， Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuatan kami. 但是我们相信你是我们的力量。 Biarlah firman-Mu yang hidup ini dapat berbicara bagi kami pribadi demi pribadi. 让你这个活的话能够对我们每一个人说话。 Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit agar mereka boleh dipulihkan dan dikuatkan. 我们也为我们的众弟兄姐妹们祷告，他们身体软弱的，让你坚固他们，医治他们。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉耶稣的名求，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，晚安，大家平安。 Malam ini saya mengambil bagian firman Tuhan yang kita akan bahas dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. 我今天写了一段经文，就是在约书亚第2章1节到24节。 Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita. 牧师会用印尼文为我们念。 Saudara yang ada di rumah boleh melihat Alkitab masing-masing dan membukanya dan mengikutinya. Saya akan membacakan bagi kita di dalam bahasa Indonesia saja. 在家里的你们可以打开自己的圣经。 Yosua pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirimizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirimizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. 不仅到此， Tema yang kita renungkan hari ini adalah iman yang luar biasa. 我们今天晚上分享的主题是超级的信心。 Nah, iman yang luar biasa ini kita bisa lihat di dalam diri Rahab yang baru saja tadi kita baca. 这个超级的信心，我们可以从拉赫的身上看到。 Nama Rahab pertama-tama kali muncul di dalam pasal 2 ayat 1 ini. 拉赫的名字是第一次在第2节这里出现。 Rahab disebut di sini sebagai perempuan sundal. 拉赫在这里是一个居女， Atau yang kita kenal sebagai PSK. 就是卖淫的女人。 Jadi PSK ini bukan hanya ada di zaman sekarang, dari zaman dulu juga sudah ada PSK. 其实居女不是现在有，以前很久很老久都已经有了。 Orang-orang seperti Rahab ini sebenarnya sangat direndahkan di masyarakat. 像拉赫这样的妇女，在社会上是没有什么地位。 Selain posisinya karena seorang wanita, tetapi juga dia seorang perempuan sundal yang tentunya lebih dianggap najis lagi. 除了是一个妇女，更何况她是一个不正当的女人，所以没有人看得起她。 Tetapi di dalam perempuan yang dianggap rendah ini, ada iman yang sangat-sangat luar biasa. 这个被人藐视的女人，在她里面有个很超级的信心。 Nah, saudara, inilah yang kita mau renungkan pada malam hari ini. 这就是我们今天晚上要分享的事。 Karena di dalam imannya ini kita bisa mendapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. 因为从她的信心里面，我们能够学到很多有用的。 Kisah imannya ini memang terlihat dari perjumpaannya dengan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. 她的信心可以看到，被耶稣差遣的2个窥探的人那边看出来。 Dan pengintai itu dikatakan mereka tidur di rumah Rahab. 这2个窥探的人住在拉赫的家里。 Nah, satu hal yang kita perhatikan bahwa di dalam kisah ini ada penjelasan yang sangat-sangat detil sekali. 我们在这里可以看到有很详细的解释。 Sehingga sebenarnya Raja Yeriko itu sudah mengutus orang untuk mengejar akan pengintai-pengintai ini. 其实耶利哥的王已经差遣人家去追赶这2个窥探的 Bahkan 人。
kemudian dengan pintu gerbang ditutup, lalu mereka dikejar, jadi sebisa mungkin mereka ingin menangkap dua pengintai ini. 这个墙门已经关了，但是国王还是追赶他。最重要的是要抓住这两个窥探的人。 Nah, kisah ini tentunya sangat menarik bagi kita ketika memperhatikannya. 这个故事呢，值得我们注意。 Di mana sebenarnya Tuhan itu punya maksud yang luar biasa. 我们可以看到神其实有很重要的目的。 Tuhan ingin memperlihatkan bagaimana Dia itu boleh memberikan kekuatan kepada orang-orang yang membaca akan kisah ini atau kepada orang Israel. 神要给我们读经的人今天看到神是如何的帮助两个试探的。 Jadi dari kisah yang kita baca ini sebenarnya mungkin bagi kita hari ini kurang berasa, tetapi bagi orang Israel waktu itu ketika mendengar kisah ini itu sangat menguatkan akan iman mereka. 我们今天读这个经文可能没有什么对我们没有什么重点，但是对以色列当时的人，当他们听到这样的消息是有很重要的。 Karena kita memperhatikan nanti bagaimana iman Rahab ini menjadi sebuah iman yang menjadi berkat yang menguatkan para pengintai dan juga orang-orang Israel. 因为喇合的信心已经给以色列人，还有给两个试探的人有很大的信心。 Nah, memang di dalam membaca kisah ini orang bisa saja melihat kebohongan Rahab ini seperti sesuatu yang ditonjolkan. 我们读经的时候可能会看到喇合这个撒谎呢，给明显的表示出来。 Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya itu bukan fokusnya di dalam bagian ini. 但其实我们更深的看呢，这不是重点。 Kalau kita lihat bahwa fokusnya itu sebenarnya adalah soal pengakuan daripada iman Rahab terhadap Allah yang sangat berkuasa. 其实我们可以看到，这个重点是喇合对神的信心。 Jadi iman Rahab ini yang sebenarnya menjadi fokus di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita akan melihat iman Rahab ini di dalam ayat yang ke-8. 我们可以看喇合的信心在第8节。 Dikatakan di sini bahwa tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Baik, saudara-saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, ya. Ayat yang ke-9, iman Rahab ini, ya, kita perhatikan, dimulai daripada ayat yang ke-9. Jadi, sebelum mereka tidur, Rahab ini naik menemui para pengintai. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 第8节，当两个人还没有躺卧睡觉的时候，喇合上去房顶对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们前面都消化了。” Dengan sangat yakin ya, Rahab berkata dalam bagian ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. 这第9节可以明确的告诉我们，喇合对两个人说：“我知道神已经把这个地赐给你们了。” Bahkan kemudian dikatakan ya, kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami. 甚至喇合说的更长，因为惧怕已经惊慌已经使我们的
国家的子民都消化了。 Lalu dikatakan lagi, segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 甚至说，一切的居民在神的面前都已经 Nah, apa 心 yang 慌了。 menjadi alasannya yaitu adalah ada di dalam ayat 10. 为什么惧怕的原因是在诗节告诉我们。 Di sini Rahab berkata, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. 因为拉赫说，我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红河水干。 Jadi Rahab mendasari imannya ini mengenai perbuatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. 拉赫得到了信心，因为他看到神所做的一切。 Di mana Tuhan telah menolong bangsa Israel itu sehingga bisa melewati laut Teberau. 因为神已经帮助他的子民以色列人能够从红海出来。 Bahkan kemudian dikatakan yaitu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 他也是说，我们也知道，你们是怎样代替约旦东海的两个亚摩利王西宏跟噩，将他们行毁灭。 Rahab ini mendasari imannya yang begitu kuat ini kepada pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang telah terjadi kepada orang Israel. 拉赫有这个信心的基础，因为他已经知道神所做的一切，在以色列还有在约旦河对阿摩利王的毁灭。 Jadi Rahab ini menunjukkan kepada pengintai itu bahwa Allah yang dipercaya oleh orang Israel itu Allah yang sangat-sangat luar biasa. 拉赫对两个试探的人说，他们所敬拜的神是超能、是万能的神。 Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 11节他说：“我们一听见这些事就消化了，因为你们的眼部并无有一个人挡去。耶和华你们的神本是上天下地的神。” Rahab ini sangat-sangat percaya kepada Allah. 拉赫他真正的相信神， Dia sangat percaya kepada Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, dan Allah yang begitu besar. 拉赫相信一位真正的神，有能力、有权柄，还有大能的一个超级的神。 Nah, boleh dikatakan bahwa sebenarnya waktu itu orang-orang Israel itu lebih banyak tidak percaya kepada Allah, saudara. 其实当时的以色列人更多不相信神。 Mereka tidak terlalu percaya kepada Allah yang Maha Kuasa sehingga mereka itu banyak yang jatuh di dalam penyembahan berhala sebenarnya. 其实，在他们中间有很多不信神的人，所以他们中间有很多人回倒在拜偶像。 Mereka lebih percaya berhala daripada percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti iman Rahab ini. 其实他们更相信这些偶像，比起相信一个大能的神。 Tetapi perempuan Yeriko ini, saudara-saudara. 但是这个耶利哥的女人， Bahkan seorang perempuan sundal. 只是一个妓女， Punya iman yang luar biasa melebihi orang Israel. 她有很超级的信心，超过所有的以色列人。 Jadi Tuhan itu membangkitkan Rahab ini untuk boleh menguatkan akan iman daripada orang-orang Israel agar mereka berani menghadapi orang-orang Yeriko. 神使用一个拉赫，用他们来兼顾以色列人，让他们有信心、有勇气跟神。 Sehingga kalau kita melihat kemudian bahwa akhirnya orang-orang Israel itu imannya itu memang akhirnya benar-benar dibangkitkan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 后来我们可以见证到，因为拉赫的缘故，以色列人他们的信心已经培养出来了，他们也相信。 Kita melihat bahwa akibat daripada iman Rahab yang didengar oleh pengintai ini membawa dampak yang begitu besar bagi orang Israel.
拉赫的信心让这些以色列人有很重要的后果，他们的信心坚固了。 Kita langsung melihat ayat yang ke-23, saudara. 我们直接看23节， Dikatakan di sana bahwa setelah pengintai-pengintai itu pulang, 我们可以看到，然后这些去探的人回去， ya ayat 23 berkata ya, maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun, kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. 可以看到，两人就下山回来，过了河，到了嫩的儿子约书亚那里，向他述说所遭遇的一切事，又对约书亚说：“耶和华果然将那全地交在我们的手里。” Nah, di ayat 24 dikatakan begini, saudara. 第24节结束这样说。 Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. 他们对耶稣说：“耶和华果然将全地都交在我们的手中，那地的一切居民在我们面前心都消化了。” Dengan yakin, dengan penuh keberanian, keteguhan hati, dua pengintai itu mengatakan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. 这两个窥探的人有勇气很勇敢回到耶稣亚的面前，报告耶稣说：“神已经把全地交在他们的手中，并且耶利哥的人已经消化了。” Kalau kita melihat bahwa perkataan ini adalah perkataan yang sebenarnya diungkapkan oleh Rahab di dalam ayat yang ke-9. 其实我们看到刚才这些说的是预选已经醒述过。 Jadi satu hal yang kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan memakai Rahab ini untuk menguatkan iman dua pengintai, menguatkan iman orang-orang Israel. 在这个经文，我们看到神使用拉赫，用它来兼顾以色列人的信心，还有兼顾两个窥探的。 Karena kalau kita lihat sebenarnya bahwa orang-orang Israel ini sudah sebenarnya agak-agak takut, saudara ya, menghadapi orang-orang Kanaan atau termasuk orang-orang Yeriko sebenarnya. 其实我们知道以色列人他们是很担心来对付耶利哥王还有其他的国王。 Karena kalau kita melihat ketika Musa mengutus 12 pengintai, maka ketika 10 pengintai itu memberi berita ya kepada Musa dan orang-orang Israel, maka kemudian akhirnya waktu itu mereka takut dan tidak berani menghadapi orang-orang Kanaan. 我们可以看到以前摩西应差遣12个窥探者，但是10个人回来说了一个不正确的消息，他们没有信心。 Tetapi perkataan dua pengintai yang diutus oleh Yosua ini sangat menguatkan iman daripada orang-orang Israel untuk berani berperang melawan musuh mereka. 但是这里两个窥探者，耶稣差遣他们去，他们有了很坚固的信心，回来告诉以色列人，让他们也有一样的信心。 Nah, saudara, satu hal yang kita lihat bahwa sebenarnya iman yang lemah ini bisa dialami oleh siapa saja, saudara. 其实我们看到这个软弱的信心，每个人都会超越。 Tak terkecuali juga kita yang sekarang menghadapi begitu banyak masalah sekarang seperti menghadapi COVID ini. 包括我们现在面对很多问题的时候，也会超越这样软弱的信心。 Tidak sedikit orang hari-hari ini menjadi gelisah, khawatir, takut, dan jatuh, bisa saja putus asa, kecewa, atau berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu kerohanian kita. 我们担心，我们害怕，我们有很多挂虑，面对这样种种的事情，这些事都会让我们失去我们的信心，可能我们也会失望。
Tetapi satu hal kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dan berbagai macam sarana untuk bisa menopang dan menguatkan iman kita anak-anak Tuhan. 但是有一件事我们可以看到，神会使用每一个人来兼顾我们，让我们能够渡过难关。 Nah, kita bisa belajar daripada Rahab ini yang menguatkan iman orang-orang Israel. 我们可以向拉赫来学习，看他怎么样来兼顾以色列人。 Kenapa Rahab ini begitu yakin dan begitu percaya sekali kepada Tuhan, saudara? 为什么拉赫这样有肯定、有信心的相信神呢？ Apa yang paling mempengaruhi iman Rahab ini? 什么事能够这样影响拉赫的信心？ Kenapa dia itu begitu yakin sekali kepada Tuhan? 为什么他会这样深信神？ Nah, kalau kita teliti dari iman Rahab ini, saudara, 如果我们继续查看拉赫的信心， kita melihat iman Rahab ini, 我们可以看到拉赫的信心， dia sangat mengenal siapa Allah dan apa yang telah dikerjakan oleh Allah. 因为他很认识神，他也知道神所做的一切。 Jadi imannya itu didasari kepada perbuatan-perbuatan Allah yang telah dikerjakan oleh Allah bagi bangsa Israel. 他的信心的基础是由他所相信的人所做的一切兼顾了他的信心。 Nah, saudara, ini sebenarnya sangat penting di dalam kita menguatkan akan iman kita juga kepada Tuhan. 其实这些事也很重要，让我们也有很坚固的信心。 Perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sangat-sangat berarti untuk menopang akan iman kita menghadapi segala situasi seperti hari-hari ini. 神所做的一切，所为我们照顾的，其实可以能够兼顾我们的信心，让我们更胜任他。 Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ini terlalu banyak perbuatan dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Allah. 我们从圣经上可以看到很多神所做的神迹。 Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ini semua diberikan kepada kita supaya kita ini sungguh-sungguh makin lebih percaya kepada Tuhan. 圣经告诉我们，神把这一切赐给我们，让我们有坚固的信心，让我们不摇动的信心来信靠他。 Di dalam Yohanes kita melihat satu kalimat yang sangat penting. 在约翰福音，我们可以看到有一句很重要的经文， Di mana sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 这里我看到很多神所做的神迹， Dan banyak sekali yang tidak tercatat juga di dalam Alkitab. 也有很多没有记在圣经上的。 Tetapi dikatakan bahwa semua yang tercantum, yang telah tertulis di dalam firman Tuhan, 但是告诉我们，在所记在圣经上的每一句话， itu punya tujuan yang sangat besar. 有很重要的目的。 Kenapa dituliskan itu misalnya Yesus mengubah air jadi anggur? 为什么要写出来呢？比例说，耶稣把水变， Atau Yesus misalnya mau bangkitkan orang mati. 比如说耶稣使死人复活， Atau Yesus menyembuhkan orang lumpuh misalnya. 比如说耶稣医治了瘫痪的人， Dan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. 还有很多耶稣所做的神迹。 Nah, kenapa itu dituliskan? 为什么这些事把它记下来？ Di dalam Yohanes 20 ayat 31 tujuannya jelas di sana. 在约翰福音20章31节，很明显的告诉我们， Supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya oleh iman kita, oleh iman kepada Kristus boleh memperoleh hidup di dalam namanya. 让我们明白耶稣是神的儿子，有能力，也让我们有更坚强的信心，让我们能够得救。 Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu punya tujuan sangat besar untuk menguatkan akan iman kita, saudara. 所以神所做的神迹是有很重要的，让我们有坚固的信心。 Dan di dalam Alkitab itu terlalu banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh Allah bagi kita. 在圣经上记载很多神所做的神迹，
Nah, saat-saat kita lemah, saudara, kita perlu melihat kembali apa yang telah dikerjakan oleh Allah. 当我们软弱的时候，我们必须回头去看神所做的一切神迹。 Kita bisa merenungkan bagaimana perbuatan Allah itu menghancurkan tembok Yerikho. 我们可以默想神如何毁灭耶利哥的墙。 Bagaimana orang Israel itu bisa melewati laut Teberau. 以色列人如何能够渡过红河？ Bagaimana misalnya Daud orang yang sangat kecil bisa mengalahkan Goliat. 一个渺小的大卫，他如何能够战胜高大的哥利？ Dan bagaimana Tuhan Yesus misalnya itu bisa menyembuhkan mata orang yang buta. 我们也可以看到神如何打开一个瞎眼的眼睛， Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa mengusir setan. 主耶稣如何的赶鬼， Dan bagaimana juga misalnya Tuhan Yesus itu membangkitkan orang yang mati. 我们也可以看到神是如何救活一个死了的人。 Dan terlalu banyak mujizat-mujizat lain yang bisa kita renungkan, saudara. 还有很多我们可以默想的神迹。 Nah, saudara, kalau kita melihat hal itu, satu hal yang kita lihat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang sangat-sangat berkuasa. 如果我们看到圣经，我们可以知道有个全能的神， Dan di tengah situasi yang sedang kita hadapi hari ini, 在我们面对现在的情况， mari kita boleh belajar lebih lagi melihat Allah yang sangat besar dan berkuasa. 让我们更学习怎么样认识我们全能的神。 Mari kita punya iman yang lebih besar lagi kepada Tuhan yang berdaulat atas sejarah daripada dunia ini. 让我们有更坚强的信心来依靠我们的神，掌管历史和掌管一切的神。 Kalau kita lihat Rahab ini sebenarnya luar biasa, saudara, dicatat di dalam Alkitab. 如果我们看拉赫所经历的记在圣经上的，是一个很非凡的事情。 Akibat daripada imannya yang luar biasa itu namanya juga muncul di dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius. 因为他这个超凡的信心，让他的名字也在圣经下被记载下。 Kemudian kalau kita lihat bahwa namanya juga muncul sebagai pahlawan iman di dalam surat Ibrani, saudara. 我们也可以看到在希伯来书，他的名字也成为一个女英雄。 Dan kemudian kalau kita lihat lagi, nama Rahab ini juga muncul di dalam Injil Yakobus, di mana dia disebut sebagai contoh daripada orang yang punya iman dan punya perbuatan. Jadi iman Rahab ini adalah satu iman yang sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur ya untuk malam hari ini. Kita mendengarkan 我们今天应该感恩，因为我们还可以聆听神的话语。 satu teladan iman yang luar biasa dari Rahab. 一个拉赫，他有很了不起的信心。 Di dalam masa pandemi seperti ini, 在现在新冠肺炎疫情的时候， mari kita juga belajar punya iman yang luar biasa. 让我们也学习能够有一个坚强的信心。 Mari mendasari keyakinan kita kepada pekerjaan Tuhan yang telah tertulis di dalam firman-Nya. 让神在圣经上所记载的神迹能够坚固我们。 Biarlah iman kita bukan makin dilemahkan, tetapi makin dikuatkan. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. 在种种困难下，我们的信心不会摇动，更且我们会有更坚强的信心来为周围的人做见证。我们有个了不起的全能的 Tuhan 神， Yesus memberkati kita semuanya. 神祝福我们。